Okay, Assalamualaikum Hadijah dan juga Hani. Hari ini kita sambung pelajaran asas masakan semalam. Semalam kan kita belajar bab 1, kebersihan ruang kerja dan sanitasi makanan. Semalam kita belajar tentang ejen pencuci. Ingat tak apa ejen pencuci? Ada 4, ingat tak? Kita ulang kaji sekejap. Apa dia? Yang pertama, pencuci apa? Okey, pencuci pinggan mangkuk. Yang kedua? Pencuci apa? Okey, pencuci lantai. Okey, bagus je. Okey, yang ketiga. Pencuci dah habis lah. Dia peluntur. Jenama Clorox tu. Jah, peluntur. Dan yang keempat adalah pembasmi kuman. Jenama apa, Jah? Jah, jenama apa? Mula dengan huruf D. Jah sebut semalam. Ada kat rumah Jah juga. Dettol. Okey, alat pencuci pula. Apa dia yang kita belajar semalam? Ada 7 alat pencuci. Yang pertama ada span. Yang kedua ada mop. And then ada mop, kena ada apa? Baldi. Bagus. Lagi ada apa lagi? Penyapu. Dah ada penyapu, mesti ada penadah sampah. Lepas tu kita ada span hijau. Dan last sekali berus keludi. Okey, tak apa. Nanti kan kat sekolah baru cikgu buat latihan. Untuk kelas online ni, dengan tutorial, cikgu just letak je apa rakaman hari ni supaya kamu boleh tengok semula. Sebab macam Hani perlukan tulisan braille untuk buat latihan. Macam Jah kena bantu untuk tulis kan. So, kita belajar je, dengar je ceramah cikgu. Okey, so untuk hari ini masih lagi bab yang sama, kebersihan ruang kerja dan sanitasi makanan. Cuma tajuk hari ini, semalam kita dah belajar tentang ejen pencuci. Hari ini kita akan belajar tentang, tadi Jah bacakan, kain dapur. Okay, sebelum kita tengok apa yang kita belajar tentang kain dapur, cuba Hani dengan Jah sebutkan kain dapur ni apa yang kamu berdua tahu. Kain dapur untuk alas meja. Agak-agak Hani dengan Jah ada berapa jenis kain dapur? Adakah satu jenis kain dapur tu boleh lap semua? Ada banyak jenis kain dapur. Ada 2. Hani kata ada 2. Okey. So, ikut buku teks. Cikgu ni ajar ikut buku teks. Ni buku teks dia. Buku teks asas masakan. Hani nanti akan dapat yang bentuk braille. Jah nanti masuk sekolah cikgu bagi satu tau. Okey, kita akan masuk terus. Ini dia. Kita baca sama-sama. Jah ikut cikgu Hani dengar dan ikut juga tau. Okey. Kain dapur. Jah tengok ni, cikgu ada pen merah ni, Jah ikut tau. Ni apa Jah? Jah cuba baca dulu, cikgu nak dengar. I-N kain. Okey, bagus. Bagus. Terdiri. Okay, next. Dieda. Rairi. Okey, dari. Ni P, ni huruf P. T-A-P-A. Okey, daripada. Ni nombor berapa ni? Okey, bagus. J-E, je.
Nis. Yang ni IE. Okey, ni cikgu bacakan lah. Iaitu, okey. So, ni kain dapur terdiri daripada 6 jenis. 6 jenis iaitu, tengok ni. Cikgu dah senaraikan dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6. Yang pertama, kain pengelap tangan. Yang kedua, kain pengelap alatan. Okey, tadi satu kain pengelap tangan, yang kedua kain pengelap alatan. Nanti cikgu pergi satu-satu Okey, yang ketiga, kain pengelap meja kerja dan dapur. Okey, yang keempat, kain maslin. Yang kelima, sarung tangan ketuhar. Okey, yang keenam, kain pemegang periuk. Okey, tadi Hani kata ada 2 jenis je. Jah kata ada banyak jenis. So, kalau ikut silibus ni, kain dapur yang kita patut tahu ada 6 jenis. Yang pertama tadi, kain pengelap tangan. Yang kedua, kain pengelap alatan. Tangan kamu tahu kan? Tangan tu apa? Okey, kain pengelap alatan. Agak-agak alatan apa? Okey, pinggan lagi. Cawan lagi. Mangkuk. Okey. Bagus. So, maksudnya alat-alat yang ada di dapur lah. Pinggan, cawan, mangkuk, sudu, garfu, semua tu. Sudik, kuali. Okey, yang ketiga, kain pengelap meja kerja dan dapur. Apa benda meja kerja dan dapur ni? Tahu tak? Okey, kalau kamu masuk dapur rumah masing-masing, mesti Umi dengan Ibu ada potong-potong bawang, potong-potong dekat atas meja kan? Dekat atas meja ke ataupun kita guna bahasa tabletop ke, kalau kat rumah masing-masing ada tabletop. Itulah ruang kerja. Dapur ni pula yang tempat Umi dengan Ibu letakkan periuk untuk masak. Okey? Yang bila kita buka switch itu keluar api. Okey, kain maslin ni pun tak sure kalau rumah masing-masing ada, sebab kain maslin ni biasanya digunakan oleh kedai-kedai dapur-dapur restoran lah. Okey, kain maslin ni dia macam kain yang jarang-jarang. Kalau kita perah santan tu, kita perah untuk ambil santan je, kelapa terperangkap dekat kain maslin. Kalau kamu pernah pergi kedai mamak, kamu tengok dia buat teh tarik, kan dia ada macam satu pemegang macam jaring panjang kan, tu kain maslin. Nanti cikgu tunjuk gambar Yang kelima, sarung tangan ketuhar. Sarung tangan ketuhar. Dan yang keenam, kain pemegang periuk. Sebenarnya 5 dengan 6 ni lebih kurang sama. Jadi sekarang ni cikgu nak tunjukkan gambar-gambar dia Kita pergi yang pertama, kain pengelap tangan. Hani boleh tengok, perhatikan betul-betul. Jah boleh nampak kan? Ni ada warna apa ni Jah? Okey, biru, kuning, hijau. Okey. So, sebenarnya ada warna pink, kuning betul, hijau betul. Pandai Jah. Okey, kain pengelap tangan ni, kalau dengar je nama kain pengelap tangan ni, fungsinya mengesat dan mengeringkan tangan yang basah. Okey. Itu je, senang je. So, ingat nama-nama kalau kita sebut kain ni, jenis-jenis kain ni, kita gunanya memang untuk lap, memang untuk keringkan benda. Okey, mengesat dan mengeringkan tangan yang basah. Kalau nama kain pengelap tangan, kita untuk keringkan tangan lah. Kita terus yang kedua. Okey, yang kedua tengok ni dalam gambar ni. Cikgu tutup kamera cikgu juga. Okey ni, kain pengelap alatan. Ini adalah contoh gambar kain pengelap alatan. So, kalau namanya kain pengelap alatan, apa fungsinya?
Agak-agak tadi kalau kain pengelap tangan guna untuk lap tangan, kalau kain pengelap alatan gunanya untuk lap alatan ni. Kalau baca dekat skrin ni, ikut cikgu, kegunaan. Okey, mengelap dan ini ikut anak panah cikgu ni. Dan mengeringkan pinggan, mangkuk, cutlery, dan peralatan memasak. Cutlery ni contohnya sudu garfu lah, nama lainnya cutlery. So, kalau kamu tengok dalam skrin ni, dekat skrin depan kamu, inilah contoh kain pengelap alatan. Nanti cikgu terangkan lebih lanjut dekat latihan. Next. Ni, cuba baca Jah. Jah boleh baca? Baca. Ni. Nampak tak ni? Okey. Kain. Okey. NGE. Nge. Okey. LAP. Okey. Pengelap. Okey ni. ME. Meja. Okey, bagus. Okey, ni. KER ker. JA. Kerja. Ni DAN. Okey, DA dah. Ni PUR. Dapur. So, yang seterusnya adalah kain pengelap meja kerja dan dapur. Okey, tadi kain pengelap tangan guna untuk lap tangan. Kain pengelap alatan untuk lap alatan. Contohnya pinggan, mangkuk, cutlery dan alatan memasak. So, kalau kain pengelap meja kerja dan dapur, apa fungsi dia? Apa guna dia? Betul. Lap meja kerja dan juga dapur. Kalau basah, kita lap bagi kering. Kalau dia ada kotor, kita lap bagi hilang kekotoran. Baguslah Encah dengan Hani ni. Pernah tolong mak lap meja tak? Okey. Ni dia kain maslin yang cikgu sebut tadi ni. Tengok gambar dulu. So, kalau Jah boleh perhatikan kain maslin ni biasanya warna putih. Lepas tu kan dia jaring-jaring ni. Yang halus jaring dia. So, guna kain maslin ni cikgu bacakan. Yang pertama untuk tutup makanan yang telah atau belum dimasak. Yang kedua untuk menapis cecair seperti santan, jus buah-buahan dan agar-agar. Okey. Menutup makanan yang telah atau belum dimasak. Okey, menapis cecair seperti santan, jus buah-buahan dan agar-agar. Inilah rupa kain maslin. Kalau nampak dalam gambar ni lah. Cikgu rasa nampak kot. Mungkin skrin besar. Okey, cikgu tutup kamera cikgu juga. Ni. Nampak ni. Dia untuk tapis santan. Ni bukan santan. Ini macam adunan. Kita buat cucur je. Tapi ingat semua. Ni dengan Jah. Inilah kain maslin. Okey. Ini pula adalah sarung tangan. Bagus. Jah, ni apa? Ketuha.
Okey, ketuhan ni adalah oven atau microwave. Cuba bagi tahu cikgu, kalau kita guna oven atau microwave tu, apa rasanya kalau kita pegang? Ya, betul, panas. So, agak-agak guna sarung tangan ni untuk apa, Hani dengan Jah? Ya, kalau kita dah guna oven, contohnya kita masak kek kan, Jah kan? Kita kan letak dalam bekas kek tu. Bila kita hidupkan nak bakar kek tu, dan kek dah masak, kita guna sarung tangan ketuha ni untuk keluarkan dia daripada ketuha. Tak boleh guna tangan kosong sini. Nanti jadi apa? Melecur. Ya Allah, melecur nanti gelembung-gelembung. Dah kena pergi hospital. Tak boleh guna tangan. So, kita guna sarung tangan ketuha. Okay, tengok dalam gambar ni. Inilah rupa salah satu contoh sarung tangan ketuha. Ada yang diperbuat daripada kain. Yang ni dia ada letak elemen plastik sikit ni, yang tahan haba. So, kalau cikgu baca kat sini, kegunaan sarung tangan ketuha adalah mengangkat atau mengalihkan alatan panas dari ketuha, memegang atau membuka pintu ketuha yang panas. Selain nak keluarkan bekas kek tu, nak pegang pintu ketuha tu pun kena pakai sarung tangan ni sebab panas juga. So, rumah Jah ada oven tak? Ada tak? Pernah buat kuih raya? Ada tak, Jah? Ada. Rumah Hani ada oven? Ada juga. Rumah cikgu dulu ada oven, sekarang tak ada dah sebab cikgu tak guna. So, bazir je beli. Okay, cikgu bagi orang. Okey, itulah fungsi sarung tangan ketuha. Maksudnya semua tahulah bila sebut ketuha tu, oven tu panas, nak keluarkan bekas kek ke atau nak buka pintu ketuha, memang kena guna sarung tangan. Dia bentuk macam tangan. Okay, next. Dia kain pemegang periuk. Pandai Jah. Pandai Jah. Ada kat rumah kan macam ni. Memang sebiji macam ni rupa. Okey. So, kain pemegang periuk ni guna untuk apa, Jah? Yelah, kalau masak tu kan periuk tu kan besi. Bila kita nak gerak-gerakkan, dia panas sebab dah kena api. So, kita gunalah kain pemegang periuk ni untuk angkat periuk. Kenapa kita tak guna sarung tangan tadi tu je? Kalau guna sarung tangan tadi, kita kena masuk dalam... Kalau kita guna sarung tangan tadi, kita kena masuk dalam tangan. So, susah nak kepit kuali atau periuk tu. Tapi bila kita pakai yang macam petak macam ni je, kita boleh lipat-lipatkan, tebalkan dia, kita pegang macam ni je. Faham? Okey, ini juga sebenarnya boleh kita gunakan untuk sebagai keluarkan, apa orang kata, benda daripada oven ketuha tadi tu lah. Tapi, better pakai sarung tangan sebab benda tu besar. Lagi senang. Kalau tak nanti kan, kalau kita tak protect belakang tangan kita, kan dalam oven tu, Hani, kan dia ada besi-besi dia kan untuk letak kek tadi tu kan. Kalau kita tak pakai sarung tangan tu, kalau kita hanya gunakan pemegang periuk, nanti kat tangan belakang ni, terkena besi tu melecur. So, kalau ketuha, gunalah sarung tangan ketuha. Kalau periuk atau kuali, guna je lah yang kain pemegang periuk petak macam ni. Dia ada banyak jenis. So, kegunaannya cikgu baca kat sini, memegang dan mengangkat periuk, kuali atau alatan panas dari dapur. Okey, kalau kuali tu sejuk, perlu tak kita gunakan pemegang periuk ni? Kalau sejuk tak perlu, kita angkat je guna tangan biasa. Dia bila panas je, sama juga dengan sarung tangan ketuha tadi. Bila panas je kita guna kain pemegang ni dengan sarung tangan ketuha tadi tu. Okey, kita terus je ke latihan. Sekejap, cikgu tutup cikgu punya video. Okey, sekarang ni kalau Hani boleh nampak, Jah tengok juga. Ada 6 gambar cikgu letak dekat sini. Cikgu terus nak tanya, kita dah belajar tadi 6 jenis kain. Okey, setiap satu gambar ni ada kain yang kita boleh gunakan untuk lap atau pegang peralatan ataupun untuk dapatkan jus, menapis jus. Okey, sekarang cikgu pergi ke gambar yang pertama, ketuha ni. Apakah nama kain yang kita boleh gunakan untuk ketuha, gambar ketuha ni? Okey, cikgu ulang balik. Kita ada 6 jenis kain. 6 jenis kain. Yang pertama, kain pengelap tangan.
Yang kedua, kain pengelap alatan. Yang ketiga, kain pengelap meja kerja dan dapur. Yang keempat, kain maslin. Kelima, sarung tangan ketuha. Dan yang keenam, pemegang periuk. So, yang ketuha tadi, kita guna kain yang mana satu? Agak-agak apa? Okey, kita pergi ke gambar bawah dia. Ni ada orang basuh tangan. Kita nak guna kain apa kalau dah habis basuh tangan? Betul lah ni, kain penggelap tangan. Jah ada lagi tak kat situ? Cikgu tak nampak Jah ni sebab cikgu tengah buka slide kan? Ada. So, kalau basuh tangan kita guna kain tangan. Okey, bagus. Okey, ni gambar yang atas ni sebelah ketuha ni adalah gambar ruang kerja dengan ada dapur ni. Ni dapur. Okey, kita nak guna kain apa kat sini? Kain penggelap meja kerja dan juga dapur. Okey, yang ni sebelah dia ni ada nampak macam pinggan mangkuk, sudu garfu, ada belakang tu ada periuk. Dia tengah basah. Nak guna kain apa? Kain pengelap alatan. Bagus. Betul juga Ajar. Betul lah, kita kena guna kain kering nak lap benda yang basah. Kalau kita guna kain basah untuk lap benda yang basah, dia tak kering lah. Okay, next. Ini yang ada periuk atas api ni. Air menggelegak dalam dia ni. Kita nak angkat periuk ni nanti guna kain apa? Okey, antara kain pemegang periuk dengan sarung tangan ketuha, mana satu yang kita nak gunakan untuk gambar ni? Okey, kain pemegang periuk. Betul, pandai. Cikgu masuk apa benda ni? Okey, yang atas ni tadi, cikgu patah balik pula. Ketuha tadi ni, antara sarung tangan ketuha dengan kain pemegang periuk, mana yang patut kita gunakan? Ya ke Jah? Antara kain sarung tangan ketuha dengan kain pemegang periuk, mana yang patut kita guna untuk ketuha ni? Okey, kita kena pakai sarung tangan ketuha. Kan cikgu dah sebut tadi, kalau kita guna yang petak tadi, kain pemegang periuk itu saja, dia nanti takut kita punya tangan belakang ni terkena jaring dalam ni. Nampak jaring ni? Jaring ni pun nanti panas. So, kita kena guna kain sarung tangan ketuha. Okey, yang ni sekali ni ada orang tengah perah santan kot ni. Agak-agak ni kain apa tadi? Satu lagi tinggal. Kain apa? M-A-S-L-I-N. Kain maslin. Kain maslin. Okey, tak apa. Nanti kan minggu depan kita buat latihan online lah. Kita cantum-cantumkan gambar dengan jenis kain. Untuk hari ni cikgu terangkan dulu. So, next slide. Ini je. Dah habis dah. So, 6 jenis kain yang patut kamu tahu di dapur dalam subjek asas masakan ni telah cikgu terangkan. Tak ingat tak apa, nanti kita ulang balik. Dan ingat kena basuh kain dapur ni setiap kali selepas digunakan. Contohnya macam kain pengelap meja dan dapur tu memang kena selalu basuh. Lepas dah lap meja, kena terus basuh, bilas. Okay, kain pengelap tangan tu mungkin seminggu sekali baru kamu basuh. Okay, sarung tangan ketuha jangan basuh. Betul, kita basuh dalam mesin basuh. Okay, kain pengelap tangan boleh basuh seminggu sekali. Okay, kain pengelap meja dan dapur setiap kali lepas guna kena basuh terus. Sama ada bilas dekat sinki ataupun basuhlah dalam mesin basuh. Yang ketiga, kain pengelap alatan pun sama. Boleh basuh ataupun cuci dia, bersihkan dia setiap kali selepas guna ataupun mungkin lepas 2 kali lap ke, kita tak tahu kan kain tu ada apa. Kain pemegang periuk tu ni sebab dia tak kotor sangat sebab kita hanya untuk pegang periuk, boleh juga seminggu sekali. Sarung tangan ketuha janganlah dibasuh. Macam mana nak masuk dalam mesin basuh kan? Kalau jenis yang plastik,
Tapi kalau memang jenis kain, boleh juga basuh seminggu sekali. Kalau tak pun, kita jarang-jarang guna oven. Lepas dah penggunaan oven, basuhlah terus. Dan terakhir, kain maslin ni yang jenis perah santan jus ke apa tadi, kita kena basuh selalu. So apa, kain ni mesti bersih. Dah guna je basuh, dah guna je basuh. Simpan dekat tempat yang tak ada habuk. Okey? Okey, itu saja untuk kain dapur. Nanti kita akan sambung dengan latihan dalam kelas seterusnya. Agak-agak ada keluar idea tak sebab cuba tutup ni. Ada rasanya. Okey, kita sambung dengan tajuk yang seterusnya. Cikgu stop dulu recording kita ni. Masuk kelas yang seterusnya.